Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat sekalian? Saya hari ini kita tunggu dulu semua yang masuk dulu ya. Kita akan bercakap mengenai persediaan anak ke sekolah. Pasal sebentar tadi saya ad hoc live tu pasal ada kes yang cantik untuk tertunjuk acute exudative tonsillitis. Tapi sekarang ni saya nak berceritakan mengenai persiapan ke sekolah. Okey, persiapan ke sekolah kenapa? Because sekarang ini kita dah mula ke sekolah. Selamat tahun baru. Hari ini final day 31 Disember 2019. Masa saya 17 tahun dulu, masa Tun Mahathir war-warkan wawasan 2020, saya gambarkan wawasan 2020, saya hidup pada tahun 2020 dengan kereta terbang. Tapi aku yang terbang. Okey, sekarang ini saya akan menceritakan mengenai apa yang kita perlu tahu dari aspek kesihatan untuk anak-anak sekolah. Okey, saya mulakan dahulu dengan peringkat pertama adalah taska ataupun tadika pada para untuk anak-anak kita yang berumur 3 ke 6 tahun. Okey, ini penting. Besok atau hari ini setelah bermula kita kata orientasi kepada anak-anak yang mana kita hantar anak-anak kecil ke sekolah atau taska. Untuk para sahabat semua, untuk sedia maklum bahawa kebanyakan budak-budak yang bawah umur 5 tahun mempunyai sistem imuniti yang agak lemah. Jadi especially boys berbanding dengan girls. Jadi kita akan melihat bahawa anak-anak kecil yang dihantar ke tadika ataupun prasekolah sebelum umur 5 tahun, the tendency untuk anak-anak itu mendapat jangkitan lebih tinggi berbanding dengan abang atau kakak di sekolah rendah atau menengah. Itu pertama. Kalau kita lihat mak bapak kita tendensi untuk menghantar anak-anak ke Little Khalif atau Zul Iman ataupun QDIS ke tak kisahlah, tadika Cumi Ciki ke. So, yang paling penting perlu diambil kira adalah pendedahan anak-anak itu kepada persekitaran. Itu nombor satu. Kedua, background anak-anak ini perlu didisclosekan dengan detail kepada guru-guru. Contoh, anak ini ada mempunyai masalah allergic rhinitis, yakni resdung yang agak teruk, atau ada background asma, atau mempunyai background recurrent bronchiolitis, atau eczema, atau food allergy, apa lagi? Ataupun mempunyai masalah recurrent tonsil. Kalau kita lihat budak-budak yang bawah umur 6 tahun, maksudnya praskul, dia tendensi untuk mendapat jangkitan sangat tinggi. So kepada semua para sahabat sana yang hantar anak bawah 5 tahun pula, akan lagilah tinggi terhadap especially pneumonia, sekarang ni musim influenza, HFMD dan juga penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Jadi untuk itu adalah disarankan untuk ibu ayah sentiasa update information kesihatan anak kepada sekolah, dan pihak sekolah harus bertanggungjawab untuk update sekiranya ada penyakit-penyakit yang berjangkit yang tiba-tiba muncul di sekolah tadika. Pasal kalau seorang kena, pasti semua kena. Baik HFMD, baik cirit-birit, baik chickenpox, baik influenza dan apa sewaktu-waktu dengannya. Jadi, tanggungjawab ibu ayah di sini perlu make sure bahawa anak-anak ini tahu membasuh tangan. Okey? Tahu membasuh tangan. Pandai memakai mask. Sekarang ni kita di Seremban ni, outbreak influenza yang sangat-sangat hebat. Masalahnya kita tak tahu anak kita kena atau tidak. Kalau ada seorang yang kena baru recover daripada influenza, dia masih lagi possible untuk transferkan penyakit itu atau transmitkan penyakit itu kepada yang lain. Jadi automatically kita akan lihat bahawa yang lain pula boleh berjangkit. Jadi harus ada sikap tanggungjawab pada ibu ayah supaya biarpun tahun baru, ajar anak basuh tangan, ajar anak untuk memakai mask. Kalau katakan perlu ke sekolah ataupun dia pun sihat, itu pertama. Okey, tolak itu tepi untuk sekolah tadika. Sekarang kita akan bercakap mengenai sekolah rendah. Bila sekolah rendah berumur 7 tahun sampai 12 tahun, selalunya tak ada isu yang besar kecuali pada tahap 1, 2 dan 3. Dari segi jangkitan pun selalunya lebih
senang dihandle dan jarang berlaku kecuali anak-anak darjah 1. Bila kita lihat jangkitan yang boleh bersenang berlaku di sekolah rendah adalah penyakit cirit-birit. Kerana apa? Masa kantin sekolah lama rest. Adalah digalakkan kepada parents untuk masak sendiri. Masaklah ibu ayah, ibu-ibu tu masaklah untuk anak, bagilah sandwich. Ya, daripada kita beli dekat makcik kantin tu, bukanlah kacau rezeki makcik kantin, tidak. Tapi makcik kantin tu lama sebulan dah ada rest daripada kantin tu. Kencing tikus, kencing upah, macam-macam kencing ada kat situ. So dah lebih baik pada mak ayah di luar sana menyediakan sarapan. Lagipun obesiti di Malaysia ni tinggi. So apakah penyakit yang akan timbul pada sekolah rendah? Pertama, cirit-birit. Kedua, batuk sesemualah yang biasa. So dalam minggu pertama sekolah ni, kita akan expect sudden surge of jangkitan pada peringkat anak sekolah rendah dan sekolah praskul. Ya, Ain, parents pun kena kuarantinkan anak yang tak sihat. Betul? Parents wajib bertanggungjawab. Biarpun baru buka cuti sekolah, tolong bertanggungjawab terhadap anak. Tolong. Janganlah hantar anak yang tak sihat ke sekolah. Biarpun baru buka kerja tahun baru, ada cuti 30 hari, dah allocate untuk raya semua, sila ambil cuti untuk jaga anak. Kepada bos-bos, bagi cuti kuarantin kepada anak. Kalau penyakit tu penyakit berjangkit, tak apa, kita tulis cuti kuarantin tu. Influenza A ni sepatutnya cuti kuarantin. Keliling 2010 tak dibatalkan lagi, kalau suruh check balik. So boleh digunakan. Okey? Yang paling penting di sini adalah jangkitan melibatkan sentuhan, pernafasan, airborne dan juga pemakanan. Semua ini hanya boleh dibanteras atau dicegah dengan hand washing. Anak yang pandai solat, ambil wuduk dan cuci hidung. Okey, cuci hidung. Balik jangan cium adik. Okey, itu yang paling penting dari segi kesihatan. Ada soalan tak? So, ajar anak ada sanitizer, ajar anak cuci tangan, ajar anak pakai mask. Okey, itu sahaja yang paling penting bila melibatkan persekolahan peringkat awal ini. Dan jangan bagi anak duit belanja banyak supaya dia berbelanja mewah-mewah di sekolah dan membeli air batu dan benda mengepek-ngepek. Okey. So, kemudiannya mengenai akademik. Okey, akademik saya kena sentuh sikit. Pasal kebat kabut sekolah KKM ni, so saya kena cerita bahawa kepada semua ibu ayah yang hantar anak sekolah, especially darjah 1, you kena make sure anak you menguasai 3M dengan peringkat awal tu. Jadi 3M. Okey? Dan sekolah seharusnya dapat identify sekiranya ada masalah 3M, maksudnya membaca, menulis dan apa lagi satu? Ya, cikgu Fairuz. Membaca, menulis dan mengira. 3M. So kalau ada masalah di sini, masuk di darjah 2, the diagnosis of dyslexia, specific learning disability. Dyslexia, masalah penulisan pemahaman, dyspraxia dan juga dyskalkulia mesti dibuat dengan kadar yang segera supaya intervention perlu dilakukan oleh pihak kami dan juga pihak sekolah. Jangan terlalu denial bila kita kata ambil surat doktor, dapatkan assessment. Jangan tunggu anak tu dah masuk darjah 5, darjah 6 baru nak buat assessment. Ya, jadi yang darjah yang praskul pun selalunya jangan terlalu agresif sangat untuk melabelkan anak-anak ini ada masalah pembelajaran. Biar sekolah darjah 1, at least go through darjah 1, baru kita akan buat assessment bahawa dia ada specific learning disability. Okey, semua selamat tahun baru kepada sahabat-sahabat di luar sana. Saya rasa tak ada soalan. Cukuplah untuk saya berlatih pada hari ini, hari terakhir pada tahun 2019. Terima kasih bersama kasih. Siapa yang tunaikan zakat boleh lagi menunaikan zakat di tabungkasih.com. Kami merupakan ejen kepada wilayah Selangor dan Maidam, Terengganu dan juga Perlis. So pilihlah negeri masing-masing. Saya ucapkan sensitive touch. Puan Ain kita sensitive touch. Okey, kepada adik-adik, kepada ibu-ibu di luar sana,
perlu ajar anak jangan tegur orang yang tak dikenali, especially budak sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jangan bertegur sapa dengan orang tak dikenali dan jangan no touch area. Maksudnya sesiapa yang tak dikenali tidak boleh usik saya. Okey, kalau ada lari secepat mungkin. Ada buku saya tunjuk. Ada buku hilang, apa buku ni? Masa cari tak jumpa. Okey. Ada satu buku yang dituliskan agak cantik. Okey. Ini adalah buku penulisan daripada PPUM yang dituliskan oleh sahabat-sahabat saya di PPUM, perubahan akil balik anak-anak perempuan dan perubahan akil balik kanak-kanak lelaki. Jadi dapatkan buku-buku ini untuk para pelajar kita memahami, anak-anak kita memahami, dan pada masa yang sama mereka boleh tahu mana yang untuk mengelakkan kes-kes cabul dan Philadelphia ni semua. Ya tuan-tuan semua. Jadi ada soalan lain tak? Boleh kita berkongsi pada saat-saat akhir. Jadi saya harap semua sihat, semua pelajar-pelajar sihat. Influenza di dalam ward pun agak banyak. So hand washing. Dan semoga Allah merahmati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabungkasih.com. Bye-bye.